استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم الذي لا اله. استغفر الله العظيم الذي لا اله الا الحي القيوم. استغفر الله العظيم الذي لا اله. استغفر الله العظيم الذي. استغفر الله العظيم. ولا حول ولا قوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. والصلاة والسلام على رسول الأمين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Yang saya hormati Tuan Pengerusi, Ahli Pengerusi, seluruh jawatan kuasa dan muslimin, para jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, keberkatan hari Jumaat ini kita kembali berhimpun di rumah Allah ini untuk sama-sama menunaikan solat Jumaat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menerima amal kita pada hari Jumaat yang mulia ini. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, kita berada di situasi yang semakin menekan dan juga genting. Kita diuji dengan bala bencana yang kalau kita pergi mana pun, semua orang akan cakap benda yang sama. Dan saban hari, setiap hari di kaca televisyen, di media masa, semua akan bercakap tentang bala yang sedang kita ujian yang Allah Ta'ala berikan kepada kita pada hari ini. Semuanya tidak lain tidak bukan hanya pada hari ini kita mendengar apa yang saya cakap ini, bahkan sebelum juga asatizah kita, ustaz kita, tuan guru kita juga sebut bahawa ialah satu ujian untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Justru di samping kita menilai mengikut SOP yang kita patuh ini, ada di antaranya petua yang telah ditinggalkan oleh para ulama, juga diambil daripada Al-Quran dan juga hadis, iaitu apabila kita bertaubat, ia akan mengangkat bala. Sungguhnya taubat seorang itu akan mengangkat bala. Kerana apa kerosakan yang berlaku pada hari ini, bima kasabat aidin nas, tidak lain tidak bukan disebabkan kita juga. Kerosakan itu disebabkan kemaksiatan kita. Kerosakan itu disebabkan dosa kita. Kerosakan itu mungkin barangkali sebab hati kita. Hati kita tidak berada pada tingkatan yang salim, tidak berada pada tingkatan yang sejahtera. Hati kita berada di tingkatan yang sakit. Hati kita berada di tingkatan yang paling dahsyat, yang paling bahaya dalam keadaan mati. Sehingga kan tidak ada perasaan sekalipun kalau berlaku dosa, kita tidak ada terdetik untuk beristighfar. Hati kita mati. Seorang apabila melakukan dosa, apabila dia rasa diri dia melakukan dosa dan dia rasa menyesal dan dia rasa kecewa, itu bermaksud hati dia masih lagi hidup. Barangkali mungkin sakit. Sakit itu perlu disiram, perlu diubati. Macam mana kita sakit hari ini, tuan-tuan? Kita ambil vitamin, kita makan ubat, dan makan itu jugalah hati. Kerana dengan hati yang salim, dengan hati yang bersih, meletakkan taubat kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala.
Apabila taubat kita diterima Allah, insya-Allah kita yakin dan percaya bahawa bala dan juga bencana yang menimpa kita pada hari ini pasti akan diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan hanya diangkat bala, bahkan rezeki kita juga bertambah. La fatahna barakat minas sama. Akan dibuka pintu langit, rezeki kita akan bertambah. Tapi apabila tidak berlaku begitu, walakin kazzabu, sebaliknya kita berdusta, kita tidak menyatakan yang betul kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga Rasul, kita diuji. Dan memang medan dunia ini adalah satu ujian. Kan? Kita selalu sebut kalau sebelum ni tiap malam kita baca surah Al-Mulk, kan? Walana balua allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Taala ciptakan hidup, Allah Taala ciptakan mati, liyabluwakum ayyukum, nak menguji kita. Siapa di kalangan kita ini ahsanu amala? Siapa di kalangan kita ni amal kita ni baik? Siapa di kalangan kita ni amal yang ahsan? Ahsan bermaksud lebih baik. Hasan baik, ahsan lebih baik. Allah Ta'ala nak uji kita. Kan? Contohlah kita diberi satu tugasan, kan, cerita pasal masjid ni. Kan, beberapa orang kita ataupun semua kita lah bagi tugasan. Orang yang mengambil, tak apa, mudah aja nak cerita bab ni. Aku duduk sini, aku tahu lah nak cerita. Dia hanya bercakap saja. Kata masjid ni asalnya begini, kemudian kali jadi masjid lah. Ramai-ramai pakat buat jadi masjid. Dia bentangkan dia punya tugasan. Okey, sampai dah masuk, sampai. Terima tak? Diterima. Mai pula orang yang kedua. Dia nak rasa cantik sikit, dia ambil kertas satu, dia tulis. Dia buat satu karangan. Masjid ni asalnya surau. Kan? Asalnya kecil. Kemudian dia buat lagi, sekian-sekian, dia cerita saja. Dia beri tugasan itu. Kan? Tuan Imam minta tugasan kan. Bayar nak khariah tengok kan, cerita sikit pasal sejarah masjid. Hak kedua bagi berbentuk bertulis. Bagus tak boleh? Bagus. Boleh terima? Boleh terima. Hak pertama kita terima, hak kedua kita terima. Mai orang yang ketiga, dia rasa dia nak bertulis, dia tulis, dia bertahap, tuan-tuan. Dia ada kemak dia ada pakai, dia carilah, dia pun tak pandai mana tapi dia cari. Pinjam sat laptop anak nak buat kerja sekolah lah, zaman lah online buat berebut dengan anak kan. Pinjam sat pak nak buat kerja sekolah, Tok Imam bagi. Kan. Bagilah dia type sebagai kan, kemudian dia pergi pula tangkap gambar. Dia pergi tangkap gambar kat masjid, dia ambil, dia print, dia bubuh lagi. Cantik dah tuan-tuan, cantik. Bagi kat Tok Imam. Tok Imam rasa, ini bagus. Boleh terima tak? Boleh terima. Mai pula orang yang keempat, hak ni dia canggih sikit, dia rasa zaman dah ni rasa kena buat video. Kan? Dia ambil dia punya tu, dia buat video, satgi dia piduk kat depan tu, dia bercakap pula sikit, dia cerita sekian-sekian semua tu. Bagus tak tuan-tuan? Bagus. Dia interview lagi, dia kata sejarah orang lama, dia interview sekian-sekian. Jadi dia presentkan dia punya apa, dokumentasi tadi, bukan hanya bertulis, bahkan dengan apa, audio dan juga visual. Dalam keempat-empat ini tuan-tuan, kita boleh menilai secara akal kita yang mudah. Siapa yang ahsanu amala? Siapa yang lebih baik amalnya? Siapa yang lebih baik presentation dia? Siapa yang lebih baik tugasan yang diberikan oleh Tuan Imam tadi? Tuan-tuan pasti akan sebut yang keempat. Karena dengan kesungguhan, dengan jiddiyah, dengan apa, dengan pengorbanan dia buat betul-betul. Supaya apa? Sebab dia nakkan dia ahsanu amala. Dia tahu semua orang, 4 orang ni boleh diberikan dia punya tugasan, boleh deliver, boleh buat kerja dia dan boleh diterima. Hak pertama secara cakapan kita terima, hak kedua secara bertulis kita terima, hak ketiga secara menaip pun kita terima, hak keempat kita terima, tapi kita nak yang lebih baik. Dan demikian itulah Allah Azza wa Jal. Allah akan lihat amalan kita, Allah akan nilai kita punya tugasan yang diberikan ke atas dunia ini. Siapa tugasan di kalangan kita ni yang lebih baik? Kan?
ayyukum ahsanu amala. Jadi tuan-tuan, kita perbaiki kita punya amalan. Kita perbaiki kita punya persembahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali mungkin dengan kecuaian kita, dengan sengajaan kita telah melakukan dosa, barangkali berlaku dosa, perlu kita kembali, faruddu ilallah, kan kita kata apa, selalu kita zikirkan, astaghfirullah, kemudian kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah di antara hikmah dan juga sebab Allah Taala berikan ujian kepada kita. Sebab tu kita selalulah lazimkan kita berdoa. Kan? Disebut juga dalam hadis doa ni. Allahumma ighfir li ma qaddamtu. Ya Allah, kan, ampunlah dosa yang lalu. Dosa yang dulu ni. Yang kita pun kadang-kadang kita pun lupa. Ni zaman kecil, zaman remaja kita ni, kita pun Allah Akbar. Kalau buka buku balik rasa macam malu nak tengok. Kan? Kita minta ampun, ya Allah. Ampunlah dosa yang dulu-dulu ni. Ni zaman mula-mula kenal dunia ni. Kan? Pawagam kita kan. Kemudian ada seorang tu cerita zaman dulu di balik pulau dulu. Mula-mula dulu naik bas tak ada di balik pulau. Kena pergi ke JT tu. Kan dia mula posting kerja. Kan. Kemudian petang celah-celah tuan-tuan derian luruh. Kereta tak banyak waktu tu zaman tu. Luruh golek depan kereta dia persewa. Kan. Kemudian berhentilah kawan haba kereta. Pergi balas lalu. Kan balas lalu derian. Dia kata zaman muda dia. Kan tak tahu kira nampak derian balik pulau golek sesedap siapa tak ambil kan. Rezeki datang bergolek. Itu cerita zaman muda tuan-tuan. Kita pun barangkali kita ada sejarah kita yang kita pun rasa mengkelan bila kita ingat jadi macam Allah Akbar. Kan kadang-kadang saja kita duduk termenung di penjuru masjid tu teringat balik Allah Akbar. Istighfar kita. Semua sama. Ma qaddamtu ma akhartu, ya Allah, ampunlah dosa yang lalu dan juga apa dosa yang terkini. Ni dosa yang baru lepas tadi buat. Kita pun tak perasan. Kan? Kalau kita buat apa tadi yang terlepas pandang apa kan, kita pun tak. Kan? Dosa yang kita baru buat kemarin, dosa yang baru buat minggu lepas. Ampunlah ya Allah, ampun. Wa ma qaddamtu wa ma asrartu. Doa yang dosa yang sembunyi. Dosa yang hanya kita saja tahu. Hak tadi cerita tadi ni hak makan durian balah tu malah ramai-ramai lah cerita. Pakat-pakat tahu. Hak dosa yang terkini baru barangkali mungkin bergaduh dengan jiran. Kucing dia main berak pun kita dah hinggap bising saja bagi tinggi suara bagi dia dengar. Apa pula kucing tak reti nak jaga. Dia buat-buat marah anak tapi dia punya merujuk kepada jiran. Tak apalah tuan-tuan, itu doa, itu kita minta ampun. Ni hak cerita yang sembunyi, yang kita seorang tahu. Hak ni yang takut. Mai hari ni kita rasa macam Allah Akbar bagus kan. Tapi semua ada tuan-tuan. Depan orang kita boleh berjalan baik, depan orang kita boleh buat baik, tapi secara sembunyi itu yang kita bimbang. Seorang-seorang kita punya dosa ni. Kan? Wa ma asratu wa ma a'lantu. Dan juga dosa yang mana kita orang lain tahu. Kan? Wa ma anta a'lamu bihi minni. Sungguhnya ya Allah, engkau ni lebih mengetahui daripada aku ni. Dosa mana yang yang kita tak tahu yang tu dosa. Hak cerita tadi ni tahu dosa. Hak cerita tadi ni kita sedar. Ni hak kita pun tak perasan kita buat dosa. Hak tu takut. Hak ni lagi takut. Kita pun tak sedar yang kita buat satu dosa pada orang. Kita pun tak sedar kita dah menzalimi seseorang. Wal'ayyazubillah. Tuan-tuan, dulu saya contohlah kita naik motor.
Naik motor sambil tu isap rokok. Nak pergi kerja. Nak pergi kerja, isap rokok ni dia bukan telan sekali semua puntung-puntung tu. Tak, dia buang dia punya apa? Minta maaf lah tak payah isap rokok kan. Dia buang dia punya hak yang abu tu. Dia petik lah. Kan? Sambil isap rokok, berhenti kat traffic light, dia petik. Petik-petik, api tadi ni, habu tadi lepas pergi ke belakang, kena member sebelah. Member belakang tu hari Khamis pakai baju batik. Ni berlubang baju batik ni. Kita tak tahu dia baru beli ke, dia lagu mana ke, dia sayang siapa hadiah pi baju batik kat dia ke, kena pula baju batik pejabat, beli ramai-ramai, nak kena beli pula. Kita habis lampu hijau, preh depan. Ni, kawan hak belakang tu duduk mengkelan. Dia ni aku taram dia ni. Dia pegang nombor plate tu sampai sudah. Kan? Tak pun tuan-tuan waktu hujan. Kita duduk jalan elok, ada seorang budak nak pergi sekolah, lintas. Kita pun kalut nak pergi kerja. Pederah-pederah, preh, kena ajak, kena kat dia. Habis baju sekolah. Pakcik ni, dia mula budak-budak tu. Kita tak sedar yang kita dah buat menzalimi orang. Oh, yang ni kita takut. Dan Allah Ta'ala lebih mengetahui benda ni yang kita buat. Ada seorang tu dia cerita kat saya. Dalam grup WhatsApp. Grup WhatsApp ni kadang-kadang dia ada balik grup alumni, grup lama-lama. Bila grup lama-lama ni, dia adalah di sekolah. Dulu cerita dia adalah gelaran kat dia. Orang, dan dia pun tak suka. Dan pada dia kata cerita dulu tak apalah. Hampa nak kata kau dulu, walau aku tak suka, aku tak apa. Tapi lah ni kita dah pakat-pakat besar, kira okey lah. Kan kira kawan balik lah. Tapi entah macam mana satu masa, kawan piduk sebut balik gelaran dalam grup tu. Dia senyap, dia kata, aku sakit hati. Dia main balik penyakit. Dia kata, dulu aku dah maafkan, kita dah habis mengaji lama dah. Bila jumpa balik, lama dah besar-besar, okey lah kan. Tiba-tiba kawan tak terlepas cakap, dia sebut balik, dia pergi tulis pula gelaran hak kawan tu tak suka. Hak kawan ni pula mungkin ingat nak melawak. Rupa-rupanya dia makan hati sampai hari ni. Ada tak kawan tu sedap? Kawan tu pun tak sedap. Dia mungkin nak ingat nak melawak balik. Hak ni yang kata dosa yang kita tak sedar. Wa ma anta a'lamu bihi binni, ya Allah Ta'ala lebih mengetahuilah daripada kita. Ampunlah ya Allah, ampunlah ya Allah. Kan? Sungguhnya antal muqaddimu wa antal muakhiru wa huwa ala kulli syai'in qadir. Engkaulah ya Allah yang apa? Yang maha, yang awal, yang kemudian, yang engkaulah segala-galanya, yang mengetahui segala-galanya ya Allah. Jadi sebab tu tuan-tuan, kita istighfar, lazimkan kita dengan istighfar. Mudah-mudahan Allah Ta'ala angkat dosa. Mudah-mudahan Allah angkat bala yang kita berdepan pada hari ini. Dan kita pun tak tahu celah mana kita punya dosa. Kalau dah pakat-pakat kita bertaubat, mudah-mudahan Allah Ta'ala angkat dosa yang kita dan pernah lakukan ini, mudah-mudahan insya-Allah. Kerana dengan taubat itu akan menghapuskan dosa. Saya mohon maaf bersalah dan silap. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.